Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik tafsir Azhar jilid kelima karangan Dr. Hamka. Kita masih baca surah Yusuf. Kita nak baca ayat 30 hingga 42 surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Dan masuklah berserta dia wadakhala ma'ahu as-sijna, ke dalam penjara itu dua orang pemuda fatayan. Maka berkatalah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku bermimpi ini arani a'sira khamra, memeras anggur. Dan berkata yang seorang lagi, aku bermimpi menjejur roti di atas kepalaku. Wa kana al-akhir inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan, menjejur roti di atas kepalaku, makan burung daripadanya. Khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Terangkanlah kepada kami takwilnya. Nabi takwilih. Terangkanlah kepada kami takwilnya. Sungguhnya kami lihat engkau ini adalah seorang dari antara orang yang suka berbuat baik. Inna naraka minal muhsinin. Ayat ke-37. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Zalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Dia menjawab, tidaklah akan datang pada kamu keduanya makanan yang diberikan pada kamu, melainkan aku terangkan kepada kamu kedua ta'wilnya. Qala la ya'tikum ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilih qabla an ya'tiyakuma. Itulah yang telah diajarkan Tuhanku kepadaku. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama kaum yang tiada percaya pada Allah. Ini taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Dan mereka terhadap akhirat adalah kafir. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Ayat 38. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kan lana an nusyrika billahi min syai'. Zalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Dan aku adalah pengikut agama bapa-bapakku Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Sekali-kali tidaklah kami persekutukan sesuatu pun dengan Allah. Itulah kurnia Allah kepada kami. Zalika min fadlillahi 'alaina. Dan pada manusia, wa 'alan nas, akan tapi banyaklah manusia yang tidak bersyukur, walakin aktsaran nas la yashkurun. Ayat 39. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai kedua kawanku sepenjara, ya sahibai sijni, apakah tuhan-tuhan bercerai-berai yang lebih baik? Arbabun mutafarriqun, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Gagah Perkasa? Amillahul wahidul qahhar. Ayat ke-40. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah zalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah yang kamu sembah selain dia, ma ta'budu min dunihi, kecuali nama-nama yang kamu namai sendiri sahaja akan dia. Illa asma'an sammaytumuha, kamu dan bapa-bapa kamu. Antum wa aba'ukum, tiada Allah menurunkan keterangan baginya. Ma anzalallahu biha min sultan, tidak ada hukum melainkan bagi Allah. Inal hukmu illa lillah, dialah yang merintahkan bahawa jangan kamu menyembah melainkan padanya. Amara alla ta'budu illa iyyah, kerana yang begitulah agama lurus. Zalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ke-1. Ya sahibai sijni amma ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai kedua kawanku yang sepenjara, ya sahibai sijni,
Adapun yang seorang kamu, dia akan memberi minum yang dipertuannya, waktu apa? Maksudnya raja dia, tuai dia lah dengan arak. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra lah, tuai dia lah dengan arak. Adapun yang seorang lagi, maka dia akan disalib. Wa ammal akharu fajuslabu. Lalu makanlah burung dari kepalanya, fataqulu tayru min ra'si. Telah diputuskan hukum perkara yang kamu berdua tanyakan padaku. Qudiyal amru allazi fihi tiyan. Ayat ke-42. فقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Dan berkatalah dia kepada yang berat keyakinannya bahawa orang itu akan selamat di antara keduanya. Aqal allazi zanna annahu najim minhumal. Ingatlah saya di sisi yang ketua kamu lah, Rabb, tua kamu dah. Uzkurni 'inda rabbik, tua kamu dah. Tapi jadikanlah lupa dia oleh syaitan mengingatinya di hadapan ketua dia dah. Fansahu syaitan zikra rabbah. Zikra rabbih. Tu ingat ayat ketua dia dah. Maka tinggallah dia dalam penjara itu berapa tahun lamanya. Fala basi fi sijni bid'a sinin. Yusuf dalam penjara. Sebagai korban dari pertimbangan politik istana, dimasukkanlah dan merengkoklah Yusuf dalam penjara. Entah berapa lama dia akan terpendam di penjara lah. Tidaklah diketahuinya kerana yang menentukannya ialah orang yang berkuasa belaka lah. Dan di atas dari semuanya itu ialah ketentuan dari Allah. Yang pentingnya semua tu. Walaupun nampaknya orang berkuasa lah, tapi hakikatnya Allah belaka lah. Ketentuan Allah. Menurut riwayat yang dibawa oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya yang terimanya dari As-Sudi, bahawasanya setelah beliau jadi penghuni penjara, lekaslah masyhur namanya kerana sukanya menolong orang lain dan memang memegang amanah dengan setia, jujur berkata-kata, lagi baik tingkah laku dan banyak sekali melakukan ibadah. Dan pada itu dia pun sanggup mentadbirkan mimpi dan sudi berbuat baik kepada penghuni-penghuni penjara ini. Kalau ada yang sakit dilawatinya, kalau ada yang minta tolong akan ditolongnya. Dalam keadaan yang sedemikian, tidak berapa lama kemudian, dan masuklah beserta dia ke dalam penjara itu dua orang pemuda. Pangkal ayat 3 pernah masuk Sajjah ni lah. Menurut keterangan Qatadah yang seorang Saqi al-Malik, tukang hidangkan minuman buat raja lah. Menurut As-Sudi, mereka keduanya dituduh menyediakan makanan dan minuman beracun untuk raja. Maka setelah mereka masuk ke dalam penjara, lalu segera berkenalan dengan Yusuf. Demikian rapat hubungan sehingga keduanya sangatlah cinta kepada Yusuf. Sampai mereka mengakui terus terang bahawa kami sudah sangat cinta kepada engkau, hai Yusuf yang baik budi. Lalu Yusuf menjawab, moga-moga kiranya Tuhan Allah memberikan berkat bagi kamu berdua, kerana sudah selalu terjadi. Nasib malangku, siapa sahaja yang mencintaiku, cintanya itu selalu membawa celaka bagi diriku. Saudara perempuan ayahku tempoh dulu sangat mencintai aku. Mulailah saudara-saudaraku tidak senang kepadaku. Kehaya saya dia jadi dengki pula lah. Lalu aku dicintai pula oleh ayahku, maka memuncaklah dengki saudara-saudaraku sehingga aku dimasukkan mereka ke dalam telaga. Kemudian cinta pula kepadaku isteri paduka yang mulia lah. Maksudnya tu dia dulu. Menteri ke apa dah. Kemudian cinta pula kepadaku isteri tuai dia dulu. Maka beginilah jadi nanya nasibku. Meskipun Yusuf sudah berkata seperti itu, namun mereka masih menjawab, meskipun demikian katamu demi Allah, tidaklah kami sanggup membebaskan diri daripada mencintai engkau. Ini ayat lah. Maka berkatalah seorang di antara mereka, sungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Menurut keterangan Ikrimah, dia berkata kepada Yusuf bahawa aku bermimpi menanamkan sebuah biji anggur, maka dia pun tumbuh dengan suburnya sampai berbuah. Lalu buah yang lebat itu aku petik, aku peras, lalu aku hidangkan kepada raja. Dan berkata yang seorang lagi, aku bermimpi menjunjung roti di atas kepalaku, makan burung daripadanya. Kedua macam mimpi itu didengar baik-baik oleh Yusuf dan mereka meminta, terangkanlah pada kami takwilnya, takwil mimpi lah. Apakah artinya kedua mimpi kami amat ganjil itu? Sesungguhnya kami lihat engkau ini adalah seorang dari antara orang yang suka berbuat baik. Hujur ayat 3 pernah. Ini adalah kali yang kedua Yusuf mendapat pujian kerana baik budinya, baik tingkah lakunya dan baik teratur segala pekerjaannya. Pujian pertama adalah pada ayat 22. Dengan ayat ini dibuktikanlah tafsir yang dikemukakan oleh As-Sudi sebagai yang disalin oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya yang telah kita tulis di atas tadi. Meskipun dia dalam penjara, namun segala kesempatan akan berbuat baik kepada sama manusia yang menderita dalam penjara itu masih dilakukan oleh Yusuf.
Dia menjawab, tidaklah akan datang pada kamu keduanya makanan diberikan pada kamu, melainkan aku terangkan pada kamu kedua takwilnya sebelum datang makanan itu. Pakat ketujuh. Artinya janganlah kamu berdua menyangka bahawa sulit benar menunjukkan arti dari mimpi kamu berdua itu. Yang seorang menyediakan minuman dan yang seorang menyediakan makanan untuk raja. Janganlah makanan yang kami lihat Janganlah makanan yang kami lihat dalam mimpi yang aku sanggup mentadbirkannya. Bahkan makanan yang akan diberikan pada kamu berdua oleh pengawal penjara, aku pun tahu isinya. Entah sayur, entah roti, entah daging. Sebelum diangkat kemari, aku tahu semuanya. Lalu beliau terangkan lagi apa sebab beliau tahu baik isi dulang makanan atau isi mimpi. Itulah yang telah diajarkan Tuhanku kepadaku. Itu poin dia. Tahu-tahu Nabi Yusuf ni bukan tahu sendiri, tapi Allah ajar pada Nabi Yusuf. Poin yang penting selepas tu ialah ajaran tauhid. Kepandaianku mentadbirkan mimpi atau menebak apa isi dulang, apa makanan, pembawa makanan bukanlah sihir. Bukanlah tenung, bukanlah mentera-mentera sihir sebagai yang dilakukan oleh orang-orang yang penyembah roh atau jin atau yang lain dah. Wali naubah tak wali kalau apa dah, sembah tak wali dah. Tapi semata-mata ilham atau wahyu dari Allah sahaja. Tuhan Yang Maha Esa langsung diterima daripada Allah. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama kaum yang tidak percaya kepada Allah. Dan mereka terhadap akhirat adalah kafir. Ujung ayat 37. Bila jelaskan pada kedua teman senasib seperuntungan itu bahawa kepandaiannya ini bukanlah sihir dan bukanlah dari fahaman musyrik, melainkan anugerah ilahi, anugerah Tuhan secara langsung yang Allah berikan pada tiap hamba-hambanya yang benar-benar percaya kepadanya atau dianugerahinya sebagai Nabi ataupun Rasul. Ilmu ini tidak ada sangkut pautnya dengan kemusyrikan, dengan sihir, dengan apa? Dopak ni lapar ke apa. Memuja kepada yang selain Allah tak perlu dah. Wal naubah ke apa tak perlu dah. Perantaraan tak wali tak perlu. Kerana dalam agama menyembah berhala atau musyrik, guna perantaraan tak wali ke apa ni, ada juga percubaan yang demikian, namun dia tidaklah dijamin kebenarannya. Dan aku adalah pengikut agama bapa-bapakku Ibrahim, Ishak, Yaqub, pangkal ayat 38. Untuk mengetahui agama pegangan Nabi Yusuf ini, ingatlah perjanjian Nabi Ibrahim dengan Tuhan. Sebagaimana tersebut dalam surah kedua, surah Al-Baqarah dari ayat 130 sampailah ayat 132. Tersebut dalam ayat itu bahawa Nabi Ibrahim telah dipilih oleh Tuhan menjadi orang utama dalam dunia ini. Dan di akhirat pun dia termasuk orang yang soleh, iaitu seketika Tuhan memerintahkan padanya supaya dia menyerahkan diri aslim, maka Ibrahim telah menyanggupi penyerahan diri itu. Dan tak kala dia akan meninggal dunia, agama penyerahan diri kepada Allah itu, iaitu Islam, telah diwasiatkannya kepada anak-anak Ismail dan Ishak dan kepada cucunya Yaqub. Wasiat Ibrahim itu berbunyi, Ya Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kamu satu agama. Maka janganlah kamu mati, melainkan hendaklah kamu dalam keadaan Islam. Surah Al-Baqarah ayat 123. Kemudian pada ayat yang seterusnya diterangkanlah pula wasiat Yaqub sendiri kepada anaknya, termasuklah Yusuf. Iaitu setelah mereka berkumpul semuanya di Mesir ketika Yaqub telah hampir meninggal dunia. Di pangkal ayat 38 ini ada disebutkan bapak-bapakku sebagai salinan dari kalimah abai. Menurut bahasa Arab, ayah, dedek, datuk dan moyang itu dapat saja disimpulkan menjadi abai, yang berarti bapak-bapakku. Sebagai dalam bahasa Inggeris, orang pun menyebut nenek-neneknya dengan grandfathers dan anak cucu disebut grandsons. Lalu Yusuf menjalankan ciri khas daripada agama yang dianutnya itu, sekali-kali tidaklah kami mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Itulah ajaran tauhid, itulah di Islam, yang bererti penyerahan diri hanya kepada satu pusat kepercayaan, tidak bercabang-cabang dan tidak pecah. Tujuan yang satu itu ialah Allah, pencipta dari seluruh alam ini. Itulah kurniaan Allah kepada kami dan kepada manusia. Sebab dengan demikian kami bebas dari pengaruh yang lain dan tujuan hidup kami tidak berpecah bercabang-cabang. Dan antara itu hati kami bulat dalam menghadapi dunia ini. Ajaran tauhid kesatuan tujuan dan persembahan adalah kemurnian paling besar dari Allah kepada manusia, sebab mereka tidak diperbodohkan lagi oleh apa yang mereka katakan tentang Tuhan atau dewa, padahal mereka sendiri yang perbuatnya mereka-rekanya dengan tangannya. Akan tapi banyaklah manusia yang tidak bersyukur. Ujung ayat 38. Aku ni tauhid ni tak cara mana dah, tak cara kau keramat tak wali, yang bukan tauhid nombor satu dah.
Padahal Allah yang menganugerahinya hidup dan akal. Lalu mereka menyembah kepada yang selain Allah. Tok lew, tok wali, tok dewa ke apa dah. Wali naubah ke apa. Sembuh. Itulah. Ruh-ruh ke apa dah. Allah yang memberi mereka rezeki. Lalu mereka ucapkan terima kasih pada berhala. Perantara pada ruh-ruh dia. Lalu Yusuf melanjutkan lagi dakwahnya yang penting itu yang menjadi inti dari risalah yang dibawanya. Beliau berkata, wahai kedua kaumku yang sepenjara. Pangkal ayat 39. Kawan senasib sepenanggungan sama-sama diputuskan hubungannya dengan dunia ramai. Yusuf memakai perkataan ini untuk membuat kedua teman senasib itu lebih dekat jiwanya salah satu sistem dakwah yang patut kita tiru, kita teladani. Dia bertanya, apakah Tuhan hanya bercerai-berai yang lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ujung ayat 39. Sesana dalam penjara tempat yang terbatas menyebabkan fikiran dapat dihimpunkan. Di saat itulah Yusuf berleluasa memberikan kesedaran kepada kedua orang itu tentang bagaimana salah dan tersesatnya ataupun bodoh faham menyembah berbagai-bagai Tuhan, berbagai-bagai dewa, tok wali, dah, ruh-ruh, gapo wali naubah apa dah. Sebab sudah diketahui berapa banyak dewa, dah, ahli kutub, ahli ghaus gapo ni. Dan Tuhan yang dipuja orang Mesir zaman purbakala. Ada Tuhan buaya di sungai ini, ada Tuhan rusa, Tuhan ular dan Tuhan sungai sendiri dan beratus lagi benda lain dijadikan pujaan. Ada setengah sufi tu dipanggil Tok Wali jaga sungai ni dah. Dewa lah tu dah, dewa belaka dah. Benda-benda yang dipuja oleh orang zaman dulu dah. Nabi Yusuf memberi ingat manakah yang lebih baik bertuhan banyak dengan bertuhan yang esa. Padahal dalam segala agama itu sendiri senantiasa diakui tentang adanya Tuhan dari segala Tuhan dan dewa dari segala dewa sebagai Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal dan lain-lain lagi. Sebenarnya ada setiap agama yang ada super power, dia paling berkuasa. Tapi paling berkuasa pun sembuh Tuhan kecil, dewa-dewa kecil ni dah. Sebagai perantara nah, yang tunggal itulah Allah yang tidak bersekutu dengan yang lain. Dialah yang Maha Esa dan dialah yang Maha Perkasa, pengatur, pentadbir seluruh yang wujud ini. Tidaklah yang kamu sembah selain dia kecuali nama-nama yang kamu namai sendiri saja akan dia. Pangkal ayat 40. Artinya bahawasanya yang selain daripada Allah itu pada hakikatnya tidaklah ada. Sebab semuanya itu hanya benda belaka. Kamu ambil kayu lalu kamu ukir. Kamu ambil batu lalu kamu pahat. Kemudian kamu berikan namanya dah. Jadi yang memberinya nama itu ialah kamu sendiri. Lalu kamu sembah yang tidak kamu katakan ada, kamu dan bapa-bapa kamu dah. Jadi benda-benda hak tak ada tu jadi kubur keramat dah. Padahal tak ada orang mati situ dah. Dia ada kewak cerita dah. Artinya kamu pun seki barang-barang itu dari nenek moyang kamu. Dan tidak dengan berfikir panjang lagi, kamu pun turut menemaninya dan menyembahnya juga. Tidaklah Allah menurunkan keterangan baginya. Artinya semua yang kamu puji itu tidak ada alasannya sama sekali. Tidak ada kesaksian kebenarannya dari Allah. Tidak ada seorang Nabi pun yang membawa ajaran itu ke dunia ini. Semuanya hanyalah khayalan-khayalan kamu. Tidak ada hukum melainkan bagi Allah. Ini berhala perantara dah. Dah. Kalau tengok yoga apa semua kena hadir dah gambar dah. Serupa dengan sufi hak jenis ngatik ni. Dipanggil apa istilah dia kena bayar muka tok guru dia. Serupa lah nak. Begitu juga dah. Ada suruh bayar zikir-zikir dia tu. Yoga dia. Meditasi dia dah. Tapa dia tu kena bayar muka tok guru. Serupa dengan tasawuf ni. Bayar muka tok guru lah sekali. Sebab berhala. Suruh lebih nampak dah. Tidak ada hukum melainkan bagi Allah saja. Tidak ada suatu peraturan pun di dalam dunia ini. Baik peraturan mengenai pemujaan pada Tuhan. Atau peraturan dalam masyarakat sama manusia yang jamin kebenarannya. Kecuali hukum yang diturunkan dari Allah sahaja. Allah bukan sahaja diakui adanya. Bahkan diakui pula peraturannya. Pembawa peraturan itu ialah manusia yang dipilihnya. Itulah Nabi, itulah Rasul. Dia merintahkan bahawa janganlah kamu menyembah melainkan kepada Allah saja. Segala manusia yang sihat fikiran. Nescaya mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Pengakuan akan adanya yang Maha Esa tidaklah cukup. Kalau tidak mengakui pula akan perintah dan larangan Allah. Satu pokok peraturan Allah ialah mengakui adanya Allah sebagai pencipta alam. Itulah tauhid uluhiyah. Ni takrif yang Dr. Hamka lah. Kalau kita belajar Ibnu Taimiyah lain sikit dah. Tauhid rububiyah. Ni baru tauhid pencipta alam, baru rububiyah dah. Cipta dan jaga uluhiyah disembah. Tapi mengikut Dr. Hamka ni macam takrif Asy'ariyah sikitlah nah.
Kemudian diakui pula bahawa dia bukan semata-mata menjadikan tapi juga membuat peraturan. Itulah tauhid rububiyah. Kata gitu pula. Tauhid jaga ni rububiyah. Sedangkan tauhid hakimiyah ni kalau ikut Ibn Taymiyah tu termasuk dalam uluhiyah ni. Taat ya, lain sikit takrif dia dah. Segala kekuasaan dalam dunia ini kalau tidak menjalankan peraturan yang datang dari Allah itu tidaklah sah pengakuannya. Kerana yang begitulah agama yang lurus. Kita melangkah dari titik permulaan yang satu dan menuju kepada tujuan yang satu. Sebab itu jalannya pasti lurus dari Allah, bersama Allah dan untuk Allah. Tidak berputar-putar dalam keadaan yang tidak tentu ujung pangkal. Tetapi kebanyakan manusia tidaklah mengetahui. Hujung ayat 40. Itulah hakikat pandangan hidup yang sejati. Yang ini keinsafan akan esanya tujuan hidup dan keyakinan. Satu tujuan hidup dan keyakinan lah. Tetapi banyak manusia yang tidak mengerti hakikat pegangan hidup itu kerana mereka telah diselubungi oleh hawa nafsu dan perhambakan diri kepada kebendaan materialistik. Sebab itulah banyaklah manusia dalam dunia ini yang hanya sekadar makan, sekadar minum dan mengumpulkan harta, mencari kedudukan dan pangkat, menyangka bahawa hidup hanyalah sehingga ini saja dah. Sampai dunia saja, mati tak mati dah. Dia tak yakin akan bertemu Allah banyakkan manusia dah. Lalu Yusuf melanjutkan lagi nasihatnya kerana Yusuf tahu kedua teman ini ingin benar mendengar dari Yusuf apa itu takwil mimpi mereka. Dengan mereka berkinai itu, terlebih dahulu Yusuf mengisi jiwa mereka dengan hakikat ajaran hidup yang sebenar. Wahai kedua kawanku sepenjara, pangkal ayat 41, yang senasib seperuntungan sama terpisah sekarang dari masyarakat, sama dituduh berbuat salah, korban dari kemegahan orang-orang yang megah. Dengarkanlah baik-baik, akan aku terangkan pada kamu takwil mimpi kamu berdua itu. Adapun yang seorang kamu, dia akan orang tua dia lah dengan arak, dan ada pun yang seorang lagi, maka dia akan disalib, lalu makanlah burung dari kepalanya. Dijelaskan tafsirnya oleh riwayat Ikrimah bahawa yang pertama itu iaitu tukang menghidangkan minuman raja, dalam 3 hari ini dia akan dibebaskan. Setelah bebas, dia akan diperkerjakan kembali dalam istana, dikembalikan jabatannya sebagai tukang hidangkan minuman raja. Sebab itu dia akan menghidangkan anggur kembali kepada baginda raja. Tapi yang seorang lagi ialah akan dipanggil pulang ke istana, bukan buat dibebas, melainkan buat menerima keputusan hukuman atas kesalahannya. Dia akan disalibkan, dibuatkan kayu palang sampailah mati. Ketika dia telah mati, buru-buru akan hinggap ke atas kepala dia dan memakan benaknya, memakan kepala dia lah. Otak juga apa. Lalu kata Yusuf selanjutnya, telah diputuskan hukum perkara yang kamu berdua tanyakan padaku itu. Ujung ayat 41. Bahawa itulah hukum yang telah diputuskan oleh mahkamah raja, meskipun berita itu belum sampai ke dalam penjara, belum disampaikan oleh yang berkuasa, pihak berkuasa kepada kedua belas pegawai istana itu. Namun Yusuf telah tahu lebih dahulu. Sebagaimana tahunya dia isi dulang makanan dan ransum yang dibawa ke penjara dengan tertutup rapat. Dan berkatalah dia kepada yang berat keyakinannya bahawa orang itu akan selamat di antara keduanya. Pangkal ayat 42. Iaitu yang menurut takbir mimpinya dia akan dipanggil kembali dan dipekerjakan kembali menjadi tukang hidangan minuman raja tu. Kepada orang itulah Yusuf berpesan, ingatlah saya di sini, di sisi yang di pertuanmu lah. Di sisi rajamu tu ingat saya dah. Artinya setelah engkau tiba kembali ke istana dan jabatanmu dikembalikan semula, nescaya engkau akan dapat berhadapan dengan tuan kamu lah dah, dengan tuanku raja lah. Raja muda apa yang dalam bahasa mereka disebut Rabbun, yang bererti Tuhanmu dah. Tuan sebenarnya. Jadi jika ada kesempatan, sembahkanlah kepada baginda bahawa dalam penjara ada seorang yang telah lama ditahan, namun perkaranya belum juga diselidiki dan diputuskan dengan betul. Dengan sama, nama orang itu ialah Yusuf. Dia adalah bekas bujang dari raja muda. Tolonglah sampaikan hal itu kepada baginda. Demikianlah kira-kira pesan Yusuf kepadanya, dan dia pun menyanggupi akannya menyampaikannya. Tetapi dijadikan lupa dia oleh syaitan mengingatkannya di hadapan yang dipertuannya. Sesampailah di istana, jabatannya telah dikembalikan, dia ternyata tidak bersalah, dan kawannya telah mati disalib. Ketika akan keluar dari penjara, fikirannya masih jernih dan ingat kesengsaraan yang deritanya sekian lama. Tetapi setelah tenggelam kembali ke dalam kemewahan istana, atau kerana berdesak-desak berduyun memperhambakan diri kepada raja, atau kerana timbul takutnya menyebut soal Yusuf yang terpenjara itu di hadapan raja, kerana takut kemurkaan raja kepada dirinya sendiri, didiamkannya lah sahajalah soal Yusuf itu. Tidak diingat-ingatnya lagi bahawa seorang temannya katanya sangat dicintainya dan telah diakuinya bahawa teman itu orang yang baik-baik dan berbudi.
Semuanya sudah dilupakannya atau syaitan yang perdayakan manusia setiap saat telah menutup keberaniannya buat membuka soal itu. Akibatnya ialah maka tinggallah dia dalam penjara itu beberapa tahun lamanya. Saya bukan semata tahu pula dah. Hujung ayat 42. Ada barangkali yang masih ingat tapi tidak berani membuka soal itu dalam istana kerana menjaga perimbangan kekuasaan orang besar-besar lah. Menteri-menteri politik ke apa dah. Apatah lagi jabatan seorang yang hanya tukar menghidarkan minuman raja sahaja tidaklah jabatan tertinggi. Di sini dipakailah perkataan bid'ah. Sini artinya berapa tahun. Bid'ah ialah di antara 3 dengan 7 tahun. Artinya agak lama juga Yusuf dilupakan orang. Dia kata bid'ah tu 9 tahun lah. Setakat itu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.